أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Baik. InsyaAllah kita sambung balik pembacaan daripada kitab Manzumah Ibni Imad Fil Ma'fuwat yang dikarang oleh Al-Allamah Shihabuddin Abi Abbas Ahmad bin Imad bin Ahmad Al-Misri Al-Syafi'i yang lahir pada tahun 750 Hijrah dan wafat pada tahun 808 Hijrah. Kita masuk kepada bait yang kepada 124, iaitu pada masalah air kecing ikan dan juga air kecing lembu. Tu situ kan? Baik. Baca. آمين. ما يعفى عنه من بول السمك والبقر والبول من سمك في الماء مغتفر وإن حوى بوله ما دون خلته بول البقيل على كرس الحبوب عفي حال القياسة فترك غسل حنطته. Baik. Wal-bawlu, bermula air kencing, min samakin, daripada ikan. Walaupun dalam kitab ni dia sebut air kecing ikan, termasuklah sekali najis ikan. Najis ikan, air kecing ikan masuk sekali hukum. Fil ma'i, pada air, mughtafarun, dimaafkan. Bila sebut mughtafar, maka asal dia nak sebut benda, asal dia nak apa? Najis, tetapi dimaafkan. Dia asalnya najis tapi dimaafkan. Memang masalah najis ikan ni suci ataupun najis memang berlaku khilaf di kalangan para ulama. Ulama khilaf tu khilaf daripada darah ikan tu najis ke tak. Ada qaul dalam mazhab Syafi'i seperti mana disebut dalam kitab Buriyah Mustarsyidin yang mengatakan bahawa darah ikan ni suci. Tapi qaul tu qaul dhaif dalam mazhab Syafi'i. Qaul yang mu'tamad, darah ikan najis. Maka dibina daripada khilaf qaul darah ikan ni najis ataupun tidak. Dibina di sinilah masalah ulama khilaf, najis dengan air kecing dia tu najis ke tak? Tahik dengan air kecing dia tu najis ke tak? Maka qaul yang sahihnya najis. Tetapi kalaulah ikan dia berak ataupun kecing dalam air, maka ulama kata air tadi tidak menjadi najis dengan sebab kecing dan juga berak dia. Wa in hawa baulahu ma duna qullatihi, sekalipun mengandungi air kencing itu dengan air duna qullatihi, air yang kurang daripada 2 qullahnya. Maksudnya walaupun air yang kurang daripada 2 qullah tadi mengandungi air kecing ataupun tahi ikan, maka hukum dia air tadi mughtafar, dimaafkan. Mughtafarun, dimaafkan. Tidak masalah kita celuk tangan dalam tu, adakah tangan kita jadi najis? Tak. Baik, cuma ulama kata syarat dia janganlah air tadi berubah sifat. Kalaulah air tadi berubah sifat dengan sebab najis ikan, maka air tadi hukum kekal mutanajis, tidak dimaafkan. Syarat dia mestilah sifat air tidak berubah dengan sebab bercampur dengan najis ikan. Sekiranya bercampur dengan najis ikan, maka hukum dia ketika itu tidak lagi dimaafkan. Baik, bila sebut maaf pada air, maka tidak maaf pada pakaian kita. Kalau kita akad ikan, kita pun tekan perut dia, tubik najis dia kena pada pakaian kita. Baik, ketika tu maaf ke tak? Tak maaf.
Sebab apa? Sebab masalah air ni, ulama' kata, ma'ah sebab apa? Limasyaqqati ihtirazihi anhu. Kerana payah untuk berjaga-jaga daripadanya. Kita tak nak sedia toilet khusus. Tak boleh. Maka ulama' kata ketika tu tak apa. Ma'fu. Faham? Baulul baqiri ala kudsil hububi ufi halad diyasatil fatruk ghasla hintatihi. Pertama sekali kena sebut dulu sikit. Gini, dia kita belajar sekarang ni bab al-ma'fuwat. Bila belajar bab ma'fuwat, yakni yang dimaafkan. Kita gamuk ke tak gamuk, nak makan, nak minum, tu satu perbahasan. Contoh sebelum ni kita belajar kan, labu susu lembu. Kalau ada tahi stepek pun di labu susu tu, kita perah, susu tu boleh minum. Tak, kalau tengok depan mata kita gamuk dah nak minum. Aish. Tak payah kata tu masalah ni, lalat masuk dalam air. Kita gamuk dah nak minum. Ai, mikir juga tak. Baik, masalah gamuk tak gamuk, satu masalah. Ia masalah boleh ke tak? Maka hak ni lah masalah. Baulul baqiri ala kudsil hububi ufi halad diyasati fatruk ghasla hintatihi. Dia masalah ni gini. Ni terang masalah ni, baru faham ni. Dia gini, kalau kita di tanah Melayu, bila padi, kita nak pisah daripada jerami dia, kita buat guna. Kita akan katak kan. Katak tu menyebabkan dia cerah daripada jerami tu. Kita akan letak satu alat petak ni, kita akan tutup tepi, kita akan katak. Maka padi tak dia akan tercerai daripada jerami-jerami dia. Dia ada satu tempat, dia buat guna. Dia guna kaedah ad-diyasah. Diyasah ni guna, diyasah ni dia letak longgakan jerami bawah, kemudian lembu pergi pijak. Lembu pijak. Dia longgok banyak-banyak jerami. Lepas tu lembu naik atas tu, lembu pun pijak. Baik. Maka proses pijak tu jadi lama. Jadi boleh jadi lembu kecing atas jerami tu, berok atas jerami tu. Baik. Maka apa hukum jerami tu ketika tu? Biasa orang buat lah. Kita tak buat di tanah Melayu. Buat tu Jabat Kesihatan mari lalu. Tapi kalau buat, adakah kena basuh ketika tu? Baik, kita tengok ni. Baulul baqiri, kencing lembu. Ala kudsi, atas kudsi. Kudsi ni longgokan. Hububi ufi, atas longgokan hubub. Hubub ni mana? Bijiran. Bijiran lah. Bijirin pula. Bijirin ke bijiran? Bijian. Ufi, dimaafkan. Halad diyasati, ketika proses pijak. Diyasah, hak kita sebut tadi. Proses pijak, longgokan untuk pisah daripada jerami-jerami itu. Fatruk, maka tinggalkanlah ghasla hintatihi, basuh hintah tadi. Jadi maknanya, lepas lembu tu pijak, kita pun ambil hintah tu, kita pun terus masak. Boleh ke tak? Boleh. Tak, hintah ni bukan padi. Ia apa ni? Gandum. Jadi, kita pun terus masak. Boleh tak? Boleh. Ufi, maaf. Gamak tak? Gamak ke tak? Satu hukum. Boleh ke tak? Sebab kayak gini contoh. Kayak gini kita akan mari satu masalah depan ni. Dia akan bahas masalah dia. Ni tak. Masalah kita masak daging dengan benda najis. Kita masak daging air kecing. Mana hukum? Tak ada kerjaan. Faham? Ya. Faham? Je, hak ni banyak benda lah kita praktiknya. Faham? Mana? Faham? Sama? Dia masalah, tuan nak khabar, masalah gamuk satu hukum. Gamuk tak gamuk ni tergantung. Selera tak selera. Silap. Patut saya set Selangor, set Johor, nengung je. Selera tak selera kita nak makan, satu hukum. Baik.
Walaupun kita tak selera, tapi kalau kita jamu orang, boleh tak? Boleh. Tapi makruh lah. Oh, ke kita tak ambuh? No. Faham? Sama? Baik, aklaf. Aklaf ni benda maksud aklaf. Aklaf ni masalah orang yang tak bersunat. Aklaf ni, iaitu masalah orang yang dia ni tak bersunat. Dia ada kulub dia lagi. Aklaf ni sama ada dia budak ataupun dia orang yang sudah balik. Cuma, baik, kena sebut sikit perbahasan. Bila mula-mula wajibnya kita berkhitan? Mazhab Syafi'i sebut, wajibnya berkhitan ni apabila seseorang tu balik. Sebab apa? Orang yang balik, dia wajib melakukan ibadah. Maka untuk sah ibadah dia, mestilah dia suci pada badan. Maka kulub itu najis sebab air kecing. Maka dia kena buang. Sebab apa? Sebab nak menyempurnakan hak wajib. Yang kedua, wajib itu kerana mustaqil. Dalam mazhab Syafi'i, orang lelaki ke orang puang, dia wajib sunat. Berbeza dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi orang puang tak wajib, orang lelaki je wajib. Faham? Baik. Tetapi dalam masa yang sama, ulama kata wali, yakni penjaga, bagi kanak-kanak wajib dia khitankan budak. Dia masalah lain pula kan. Dia sebenar-benar wajib apabila balik. Tetapi wali menjadi kewajipan dia untuk khitankan anak tadi, budak yang di bawah penjagaan dia, sama ada ayah ke datuk ke, dia kena sunatkan. Sebab apa? Sebab ayat wali ketika mana budak itu wajib diajar semayang. 7 tahun, wajib diajar semayang. Maksud ajar semayang bukan semata-mata suruh semayang, tapi kena ajar cara-cara semayang hak sah. Salah satu cara semayang hak sah mesti suci daripada najis. Maka dengan dua kaedah, sama ada kita sunatkan dia ataupun kita ajar basuh kulub dia. Maka sebab tu ada ulama kata, ketika mana kita wajib ajar dia semayang, maka ketika itu wajib untuk kita khitankan dia. Dalam satu risalah, dalam satu perbahasan, almarhum Habib Salim Asy-Syatiri rahimahullahu ta'ala, beliau ada memperbahaskan panjang lebar tentang satu isu, iaitu bilakah nak khitan, sama ada budak ataupun sudah balik. Ada perbahasan yang panjang. Cuma syarat nak khitan, mestilah budak tadi boleh menanggung kesakitan khitan tu. Sekiranya dia tidak boleh tanggung kesakitan khitan, maka tidak wajib. Contoh, ada orang pernah tanya, nah, dia sakit tak dia luka. Kalau luka menyebabkan darah dia tidak akan berhenti. Dia kalau sekolah dia luka, kena buat pergi hospital lalu. Klinik tak akan terima. Dia ada kad khusus. Dia jenis darah cahaya sangat. Maka macam mana? Doktor kata tak boleh untuk khitankan ni. Kalau khitan risiko tinggi. Maka ketika itu, sebahagian ulama kata tak apa. Sebab ada masyaqqah kat atas ni. Faham? Ni hukum secara umum bab khitan. Kek akan ada masalah khitan hak lebih ni. Cah? Wa aqlafun jawwazal qadi shuraihu lahu ibadatan ramaha ma'bawli qulfatihi wa qala qidwatuna turhun lima habasat min bawlihi qulfatun fi nasri rawdatihi. Baik. Wa aqlafun, dan bermula orang yang ada kulub. Kulub ni kulit lebih tu lah. Jawazal qadi Shuraihu, mengharuskannya oleh Qadi Shuraih. Qadi Shuraih ni nama dia Shuraih bin Abdul Karim Ar-Ruyani. Dia Ibnu Am. Ibnu Am bagi pengarang kitab Bahrul Muhit. Bahrul Mazhab, Bahrul Muhit pula dah. Ibnu Am. Dia kata benda, Imam Ibnu Shuraih bin Abdul Karim Ar-Ruyani, dia kata benda, telah mengharuskan Qadi Shuraih baginya, bagaimana? Bagi aklaf, orang yang memiliki kulub tu, ibadatun,
beribadah. Ramaha, yang dia qasakkan, yang dia ramakan, qasakkan. Ingat tak? Rama dalam bagi makna rama dah qasak. Kan? Ibadah yang dia qasakkan ma'bauli qulfatihi, berserta kencing pada qulfahnya. Maksudnya sekalipun dia tak basuh qulfah dia, sah ibadah dia. Ni pendapat Imam Qadi Shuraih ibnu bin Abdul Karim Ar-Ruyani. Al-Qadi Shuraih bin Abdul Karim Ar-Ruyani. Dia berpendapat kecing tu, kuluk tu, sekalipun kita tak basuh dalam dia, sah. Tapi pendapat ni dhaif, yang mu'tamad tetap kena basuh. Dia akan sebut depan. Wa qala, dan berkata, kata siapa ni? Kata Qadi Shuraih dalam kitab dia Raudah. Raudah sini fi qala ni balik pada mana? Fi nassi raudatihi, pada Raudah ni. Raudah sini bukan Raudah Imam Nawawi ni. Ni Raudah Al-Qadi Shuraih. Faham? Raudatul Hukam wa Zinatil Ahkam. Itu nama kitab ya. Wa qala, dan berkata Qadi Shuraih, qudwatuna kurhun, mengikut kita, yakni benda kita jadi makmum dia. Kita menjadi makmum orang tadi tu, orang aklaf tu, kurhun, makruh. Makruh. Lima habasat min baulihi qulfatun, kerana barang yang bertahan, yang tertahan. Habasat ni yang tertahan, min baulihi, daripada kencingnya qulfah. Makruh. Tapi pendapat ni dhaif. Pendapat yang mu'tamad, wajib orang yang ada kulub, dia kena basuh untuk ibadah. Sekiranya dia tidak basuh, maka ibadah dia tidak sah. Sebab dia menanggung najis. Sebab kulit kulub tu kalau kita selok, maka waktu kira zahir. Maka wajib dibasuh. Wajib dibasuh. Sekiranya tidak basuh, maka dia menanggung najis yang zahir. Maka semayang dia tidak sah. Dah tu dalam kitab-kitab fiqh, contoh dalam Muqaddimah Hadramiyah. Bukankah dia kata makruh ikut orang aklaf? Kan? Ingat tak dalam Muqaddimah? Kau dah ingat tu? Dalam Muqaddimah Hadramiyah, antara imam yang makruh kita ikut, iaitu imam yang aklaf, yang ada kulub. Dah tu ustaz, apa tembung hak ni? Ulama mu'tamad mazhab Syafi'i makruh ikut aklaf sekiranya dia cuci dulu dalam. Sebab semayang dia sah. Cuma makruh ikut. Sekiranya dia dok cuci dalam, bukan setakat makruh, bahkan tak sah. Semayang kita tak sah, semayang dia pun tak sah. Faham? Sambung. Jawabu qaffalina alla salata lahu wala imamata falyuqda bi sihhatihi. Baik. Jawabul qaffalina, menjawab oleh Imam Qaffal. Qaffalina ni Imam Qaffal. Menjawab oleh Imam Qaffal, anna la salata lahu, bahawasanya tak ada semayang bagi aqfal. Aqfal pula dah. Aqlaf tidak sah semayang dia. Nak sah mesti dia kena cuci dulu dalam. Faham? Wala imamata, dan tidak sah dia jadi imam sekiranya dia tak cuci dalam. Falyuqda, maka kamu hendaklah putuskan. Putuskan ni maksud dia ikut bisihhatihi, dengan sahnya. Sahnya mana? Sahnya jawapan Imam Qaffal. Maksudnya pendapat yang sahih adalah pendapat Imam Qaffal, iaitu tidak sah kita ikut sembahyang aklaf yang tidak cuci dalam, dan sembahyang aklaf yang tidak cuci dalam, sembahyang dia tidak sah. Faham? Berbeza dengan pendapat Qadi Shuraih yang kata sah.
pendapat yang kata Qadhi Syurah kata sah itu pendapat tu dhaif bagi mazhab Syafi'i. Faham? Wabnul Musallami. Sambung. وابن المسلم قد عدته علته في مشكل فرأى إيجاب ختنته Lam لم يستبح حجرا في مقتضاه كما في ثقبة فتحت من تحت معدته iz hukmu الحكم باطنها حكم الظواهر في حبس المني كذا في غسل طهرته ما صحه غسلها إلا بباطنها على الصحيح كما في جلد فروته. Baik. Wabnul Muslim. Ni masalah baru. Masalah benda ni. Ia nak cerita pula masalah ibadah aklaf selesai dah. Ni nak cerita benda. Ni nak cerita masalah khitan khunsa mushki. Ni nak cerita masalah khitan khunsa mushki. Baik. Masalah anda nak tanya. Sunat ni khitan dalam kitab fiqh dia bahas bab ni. Munakaha, mujtahid pertama munakaha. Mazhab Syafi'i bab khitan dia sebut dalam bab mana? Bab taharah. Ni munakaha mana? Ada dua jawapan. Ni Sahibul Mughni. Sahibut Tuhfah. Mana? Lagi? Dalam bab jenayah. Dalam kitab Minhaj disebut dalam bab jenayah. Sebab apa? Asal hukum kita melukai ataupun membuang sebahagian daripada seseorang apa hukum? Haram. Maka khitan ni kita buang sesuatu daripada orang. Haram. Dalam kitab Jam'u Jawami'. Ni Sahibul Jam'u Jawami'. Semua syarah Jam'u Jawami' dia. Dalam kitab Jam'u Jawami' dibahaskan isu dia. Dalam Jam'u Jawami' dia bahaskan. Dapat anda buat kesimpulan Jam'u Jawami' dulu. Kita panjang di depan ni. Dalam Jam'u Jawami' apa yang dibolehkan daripada benda tu haram, asal benda tu haram. Apabila dibolehkan, dia akan jadi wajib. Tidak akan jadi sunat, tidak akan jadi harus. Asal benda tu haram, bila dia dibolehkan, maka dia akan jadi wajib. Pegang lu, dia akan jadi wajib. Baik. Asal makan bangkai apa hukum? Haram. Baik. Tetapi bila darurat, boleh makan bangkai. Baik, ketika boleh makan bangkai tu hukum dia benda wajib. Adakah jadi sunat? Tak. Faham? Samalah juga asal hukum kita melukai seseorang, membuang kerak jari orang, kita soyok kulit orang. Apa hukum asal? Qisas. Tetapi dah Tok Mudir akan nak kena qisas. Nah, ya. 10 orang 10 kali qisas. Tak ada seruh Tok Mudir. Tengah-tengah ngatuk segar. Baik. Maka sinilah ulama kata asal hukum dia tak boleh, haram, tetapi kerana ada suruhan daripada syarak untuk khitan, maka ketika tu jadi wajib. Ni perbahasan panjang lah, kitab Jam'u Jawami', boleh rujuk balik. Boleh rujuk balik. Baik, cuma timbul isu pada masalah mushki, khunsa mushki. Sebab khunsa mushki sekarang ni kita tak jelas mana alat sebenar dia. Kita nak kerak, mesti kerak hak jelas, hak wadah. Sekarang ni takkan nak kerak dua-dua. Sebab dalam mazhab Syafi'i, hak lelaki dan perempuan dua-dua wajib kerak. Dia takkan nak kerak dua-dua.
Sekarang ni tak wadih hak mana. Hak wajib mesti satu je. Maka di sinilah pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i seperti mana yang disebut oleh Imam Nawawi, muskil, khunsa muskil tidak boleh dikhitankan. Sama ada baligh ataupun belum baligh. Faham? Dia panjang perbahasan ni, cuma kesimpulan dia gitulah. Jelas tak masalah ni? Tak, pendapat Imam Nawawi dan pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i. Seperti mana yang disebut oleh mana? Cuma hak yang disebut oleh Imam Ibnu Muslim ni, Ali bin Muslim Ad-Dimashqi ni bukan pendapat mu'tamad. Wabnul Musallami qad addathu illatuhu fi mushkilin fara'a ijaba khatnatihi. Dan bermula Ibnu Muslim, iaitu Abu Hasan Ali bin Musallam Ad-Dimashqi, dia kata benda qad addathu, telah menjangkaui, addathu ni menjangkaui, illatuhu akan illahnya. Illah benda ni, illah untuk inilah masalah illah untuk wajib semayang ni, sah ni, fi muskilin, bagi khunsa muskil. Khunsa muskil ni maksud dia ada dua alat kelamin, dua-dua fungsi. Kalau sefungsi tu wadah. Fara'a, maka berpendapat olehnya inya Ibnu Muslim ijabah khatnatihi, wajibnya khitannya. Tapi wajib khitannya. Maka pendapat ni adalah pendapat dhaif mazhab Syafi'i, mu'tamad seperti mana yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, tidak boleh. Bukan ni bang? Illah ni kan illah kita kena khitan kan. Illah untuk sahnya ibadah sebab benda tu najis, maka kena kerak. Maka illah itulah juga untuk khunsa muskil tu sah ibadah, maka kena kerak agak. Imam Ibnu Musallam dia pegang pendapat yang kata wajib khitan bagi khunsa muskil ni apa? Sebab dia kata nak suruh sah ibadah supaya benda tu tak ada najis. Maka mu'tamad mazhab Syafi'i jawab balik, tak syarat, boleh basuh. Boleh basuh. Ha. Cuma perbahasan yang panjang lebarnya pada khitan orang puang lah. Khitan orang puang. Isu utamanya khitan orang puang ni saja. Sebab khitan orang puang ni, dia khitan orang puang ni, kalau sebahagian tempat negara Arab ni dia melampau. Dia kerak tu rapat dah. Padahal yang kena kerak sikit je. Dia kerak melampau dah sampai bila perempuan nikah dia dah rasa syahwat. Sebab tak ada tu kulit atas. Hak ni sebab tu ada contoh Darul Ifta Mesir, Syekhul Azhar, bahkan Syekh Suqadawi sendiri. Ada yang fatwa kata orang puan tak boleh khitan. Tapi perbahasan panjang lah. Perbahasannya panjang. Tapi di tanah Melayu kita alhamdulillah comel, tak ada masalah. Berat ni otak belu. Sama lam. Baca mula. Lam yastabih hajaran fi muqtadahu kama fi suqbatin futihat min tahti ma'datihi. Baik. Lam tastabih hajaran fi muqtadahu. Ni masalah baru pula ni. Masalah ni masalah benda. Sekarang ni nak bahas. Ni nak cerita tentang dia nak cerita masalah suqbah dengan masalah aklaf. Suqbah dengan aklaf boleh tak dia istinja dengan batu? Boleh tak dia istinja dengan batu? Suqbah ni benda maksud suqbah. Suqbah ni isu dia, isu tebuk lubang lain menjadikan saluran najis. Ingat tak itu? Kalau dak dia kecil tak boleh berak, maka dibuat lubang lain. Maka lubang lain tu bahasa perubatan panggil dah stoma. Maka dalam bahasa Arab panggil suqbah. Suqbah. Maka masalah suqbah kita bahas panjang lebar dalam kitab Muqaddimah dengan kitab Yaqut Nafis dulu.
Iaitu masalah dia, suqbah ni batal ke tak wuduk. Batal ke tak wuduk kena tengok. Tengok benda. Sekarang ni alat tu fungsi ke tak? Kalau alat tu berfungsi, tebuklah lubang mana-mana, tak batal wuduk. Kalau tak berfungsi, pecah dua pula. Tak berfungsi tadi, sejak azali ke baru jadi? Kalau sejak azali, maka tebuklah mana-mana, batal. Kalau baru jadi, maka kalau bawah pusat, batal, atas pusat, tak batal. Baik. Sekarang ni timbul isu, adakah suqbah dia mengambil hukum batal wuduk saja, ataupun suqbah ni, lubang tadi, dia mengambil hukum sekalian bagi kemaluan. Faham tak? Faham tak? Ni isu baik ni. Tak? Ya sebenarnya kitab Manzumah Ibn Imad ni, kalau nak bahas sungguh, jadilah gini lah. Kena bawa. Mana asal masalah tu tubik? Kena cerita gitu. Tapi insyaAllah lamalah sikit. Tapi kita target khatam minggu ni. InsyaAllah. Kalau tak kita tambung lah minggu depan. Tapi nak khatam minggu ni lah sebab minggu depan sibuk. Boleh buat exam Manzumah Ibn Imad tak? Baik, kita baca matang. Lam tastabih, tidak dibolehkan hajaran. Untuk tastabih hajaran, tidak boleh orang yang tidak boleh istinja dengan batu fi muqtadahu, pada tempat hasil air kencing. Hu tu balik pada bau lah, air kencing. Maksud dia zakar. Kama fi suqbatin, seperti suqbah. Suqbah tadi stoma tu lah. Futihat, yang dibuka, min tahti mi'datihi, bawah perutnya. Mi'dah asal perut, tapi makna sini bawah pusat lah. Faham? Baik. Seperti mana suqbah, kita buat lubang bawah perut, bawah pusat, ada saluran kecil. Tiba-tiba tubik daripada saluran tadi najis. Baik. Boleh ke tak kita istinja dengan batu? Sebab asalkan kalau tubik kubul ataupun dubur, kita istinja dengan batu boleh. Baik. Suqbah ni boleh ke tak? Tak boleh. Mesti dengan air. Baik. Ketika mana suqbah mesti dengan air, begitulah juga bagi aklaf. Orang yang tak sunat, tak boleh dia istinja dengan batu, wajib dia basuh dengan air. Faham? Gitu je. Mudah nak sebut hukum. Faham? Anak huruf gini okey ke? Jadi pening. Ke nak suruh baca, lepas tu nak sebut hukum, sebut hukum. Suruh mudah ingat. Tapi tak dakik lah sangat. Faham? Jelas lah. Maka qaul mu'tamad, tak boleh. Faham? Iz hukmu batiniha hukmu zawahiri fi habsil maniyyi kaza fi ghusli tuhratihi. Baik. Ni sekarang ni Imam Ibn Imad dia nak jawab balik pendapat Al-Qadhi Syuraih. Dia nak jawab pendapat Qadhi Syuraih yang kata tak apa, tak basuh. Sekarang ni dia nak bawa hujah. Bapa kena basuh. Bapa kena basuh. Iz hukmu batiniha, kerana hukum batinnya batin qulfah. Tu balik pada qulfah. Hukmu zawahir adalah hukum zahir. Batin kuluk sini maksud dia batin kuluk. Yakni dia kan kalau dia mucung gitu kan tak ada, tapi bila kita terik kan dia akan tubik tu. Faham tak? Kulit tu. Maka hak tu dipanggil batin ni, minta maaf lah terang gini ni. Nak suruh faham. Minta ni kalau dak buat gini dak faham. Bukan nak cakap ngaruk ni. Dak ingat adalah ya pun. Kalau kuliah ngajar rumah anak tiba je ni. Dak teringat adalah ini. Sebab tu kena minta maaf. sebab ada takut ada akhwat tengok semua, takut ia seseti isu gini. Kalau macam rumah Imran, Ikhwan, saya ni dah apa? Faris dah jadi dah cerita lama. Jelas. Maka hukum dia adalah hukum zahir. Baik, hukum zahir pada mana? Fi habsil mani, pada menahan mani. Maksud dia pada menahan mani. Baik.
sekiranya contoh tubik mani. Bila tubik mani, syarat bagi orang lelaki nak hukum dia wajib mandi guna. Orang lelaki dengan orang puan yang ada beza sikit. Orang puan kalau dia pernah merasai jima', maka disyaratkan mani tadi keluar zahir. Sekira dia belum merasai jima', maka semata-mata mani keluar di satu tempat yang kalau dia duduk kakang, tempat tu terbuka, mani ada situ, dia wajib dah sembahyang. Dia wajib dah mandi. Tu orang puan. Ada pun orang lelaki, dia pernah merasai jima' ke tak pernah merasai? Itu tak yang dengarlah, bukan benda barang itu, memang tu tak faham. Ada pun orang lelaki ni syarat mesti mani tu zahir. Baik, bila kabur zahir, dah kalau macam ia ada kulub. Dok tubik luar, tapi sakuk dalam kulit kulub dia. Adakah ketika tu ia wajib mandi? Ya, wajib mandi. Faham? Baik. Masalah kedua juga, kaza fi ghusli tuhratihi. Begitulah juga pada mandi bersucinya. Maksud basuhan bersuci, sama ada mandi ataupun basuh najis, wajib dia kena basuh hak dalam tu. Sebab antara syarat mandi wajib, kita mesti basuh sekalian anggota zahir. Termasuk anggota zahir yang disebut oleh Al-Qadhi Syuraih dalam kitab Raudah dia kata benda termasuklah dalam kulub. Baik, ketika mana mandi wajib kamu kata kena basuh situ, kenapa ketika basuh najis kamu tak kata basuh situ? Kenapa zahir di sini, sini batin? Sebab itu Imam Ibn Imad bawa dua hujah. Hujah pertama, kalau mani tubik kat kulub kena mandi dah, maka hukum zahir. Dan yang kedua, kalaulah kita mandi wajib kena basuh situ sebab zahir, maka samalah juga bila kita kencing ada kulub, maka kena basuh kulub tadi sebab dia zahir juga. Bawa dua hujah ni benda untuk membatalkan pendapat Qadhi Syuraih. Faham? Ma'a sahahahu ghuslaha illa bibatiniha ala sahihi kama fi jildi farwatihi. Tak menghukum matu manafiyah, tidak menghukumkan sahihnya mereka ghuslaha akan mandinya illa bibatiniha, balik kepada qulfah, melainkan dengan basuh batinnya, batin kulub, ala sahihi, atas pendapat yang sahih, kama fi jildi farwatihi, seperti jildi farwatihi. Jildi farwah ni kulit kepala. Kita bila mandi wajib, sekalipun rambut tu tebal, wajib basuh rambut tadi sampai ke dalam, sampai ke kulit rambut. Sekalipun rambut tadi macam leket, wajib gak sampai ke kulit. Baik, maka begitulah juga kulit kulub, sebab dia zahir, wajib juga basuh dalam. Faham? Jelas? Sambung. Hukmu bauli dami wal istihadati wa ghairiha. Hukum kencing darah. Dia maksud kencing darah sini sama tak, hukum kencing sini kencing darah semata-mata. Dan juga darah istiadah dan selain daripada keduanya. Baik, kita tengok masalah dalam. Banyak masalah ni. Soalan ni payah sikit ada silap. Baca. Waddamu man balahu shalla bila hajarin idza jara ba'da tuhri al-ma'i bi kamratihi wa lam yakun kharijan bil bawl mukhtalitan bal sala min farjihi min jawfi qasbatihi. Baik. Cuba biar. والاستحاضة أو بول رأى سلس عما أصاب عفوا في حال قلته كذا الكثير إذا يوم الصيام أتى لمنعه السد أو آذى بحشوته. Baik, Allah. Payah masalah ni. Waddamu, dan darah. Man balahu, yang kencing mereka itu, salla, yang semaya, bila hajarin, tanpa dok, dia kena terang, tak boleh.
Tak boleh baca lalu jadi pening. Kena cerita dulu. Baik, sini Imam Ibni Imad. You know masalah benda ni? Dia masalah dia gini. Seorang yang dia istinja, tiba-tiba bila sudah dia istinja, dia semayang, tubik darah. Tubik darah. Baik, adakah semayang dia ketika tu sah? Dia boleh tak meneruskan semayang ataupun dia kena berhenti semayang? Itu masalah di sini. Baik, kita baca. Situ poin masalah dia. Waddamu, bermula darah. Man balahu, bagi siapa yang kencing. Solla, semayanglah mereka bila hajarin, tanpa mereka ini dengan syarat mereka istinja tadi bukan dengan batu, ia mesti dengan air. Bila hajar, tak boleh istinja dengan batu. Iza jara ba'da tuhril ma likamratihi. Ni pendapat ni dhaif. Sebab apa dhaif? Sebab bila keluar sesuatu daripada kemaluan, apa hukum? Keluar sesuatu daripada zakar, apa hukum? Batal wudu. Baik, sekalipun kalau kita kata darah itu tidak najis sebab darah daripada manfas, ada khilaf di antara Imam Ibn Hajar dengan Imam Ramli. Faham tak? Imam Ibn Hajar dengan Imam Ramli, dia ada khilaf. Darah yang keluar daripada, sebab semua darah kita, ia kira ma'ah. Ingat tak? Melainkan darah pada manfas. Ada khilaf di antara Imam Ibn Hajar dengan Imam Ramli. Baik, kalau kita ambil kata maaf. Baik, kalau maaf, tapi bila keluar daripada lubang kecing, maka hukum dia membatalkan wudu. Maka tak sah semayang. Tapi dia ambil pendapat ni yang kata sah. Pendapat ni dhaif lah. Tapi adalah mazhab Syafi'i. Jelas. Ya mudahnya, walam yakun tapi kena baca dua bait ni. Walam yakun kharijan, dan dia keluar itu kharijan bil bauli mukhtalitan, dan tidaklah dia keluar tadi, darah tadi keluar dalam keadaan bercampur dengan air kecil. Bal sala min farjihi min jawfi qasbatihi. Baik. Mudahnya dua bait ni kesimpulan dia benda. Kesimpulan dia atas qaul dhaif ni, atas pendapat ni, seseorang yang sembahyang tiba-tiba tengah-tengah semayang tubik darah daripada kemaluan, sama ada kemaluan depan ataupun kemaluan belakang. Faham? Sebab anda takut itu faham bila sebut baut, takut ente ingat nampak kemaluan depan je. Hak ni sama ada kemaluan depan ataupun kemaluan belakang, tubik darah ketika dia semayang, hukum semayang dia sah atas pendapat ni dengan dua syarat. Syarat yang pertama, janganlah ketika dia istinja tadi dia istinja dengan batu. Mestilah dia istinja dengan air. Itu syarat pertama. Hendaklah dia istinja dengan air. Sebab tu dia kata bila hajarin, bukan dengan batu. Faham? Syarat yang kedua, mestilah jangan bercampur dengan benda ajnabi. Maksud dia, jangan campur sekali dengan air kecil ataupun sekali dengan najis. Mesti darah semata-mata. Faham? Atas, kalau cukup dua syarat tersebut, maka atas pendapat ini, maka hukumnya adalah sah semayang dia tidak perlu berhenti. Tapi pendapat ni dhaif, tapi bolehlah beramal bagi siapa yang terdesak. Contoh, dia ada sakit yang jenis tubik darah sokmo kok kemaluan. Contoh orang benda ni, orang buasi, tubik darah sokmo daripada kemaluan. Maka ni ha? Ya. Jangan keluar tu keluar sekali dengan benda lain. Hak tu tak boleh lah. Hak tu masalah lain pula. Ni masalah kita bincang di keluar tu saja pula. Ajnabi tadi bahar pula dah kalau kena pada pakaian kira ajnabi. Adakah kita kedok maaf? Hak tu lain. Dah, faham? Peluh tak ada masalah. Sebab tak boleh nak elok. Faham?
Walistihadatu. Ni masalah payah belaka ni. Apa kita buat cara mudah. Kak Kunang. Sekejap. Baru habis 2 tajuk ni. Berapa? Dah. Kita nak khatam minggu ni. Jamu lah minggu ni. Minggu lepas kita jamu dah. Jamu mantik. Kita jamu semua setiap minggu ni, insya-Allah. Walistihadatu, dan juga istihadah. Au baulun ra'a salisun, ataupun air kencing orang yang salisul baul. Amma asaba afau. Bagi amma asaba afau fi hali qillatihi, maka bagi orang yang mengalami dia tu, dimaaf, ulama menghukumkan maaf bagi mereka pada sedikitnya. Maksud mana? Contoh darah istihadah dia kena pada pakaian ataupun kena pada keluarlah tubik daripada modeh dia tu. Faham tak? Modeh dia. Ataupun faham tak modeh? Apa ni? Pentis. Pek tu. Modeh orang Terengganu panggil. Modeh orang Terengganu. Tahu tak modeh? Ni tahu. Dia tak orang tahu. Dia panggil pentis kan? Betul tak pentis kan? Ni masalah belakang orang dok kahwin ni. Ya, betul lah. Jadi kalau keluar daripada pek tu, contoh kena pada kain dia, adakah ketika tu membatalkan semayang dia? Tak. Dimaaf pada sedikit. Alal mutlak. Bagaimana kena pun sedikit maaf. Sedikit sini pada uruf. Dah kalau banyak baik seterusnya. Kazal kasiru. Begitulah maaf pada banyak, tapi syarat dia benda iza yaumas siyami ata liman'ihi sadda au aza bishahwatihi. Bihashwatihi pula dah. Bihashwatihi. Dan begitulah juga banyak pada hari puasa ata yang datang bagi dia itu liman'ihi, kerana terhalang dengan sebab puasanya itu asadda, akan sumbat, au aza, ataupun sebab sakit, bihashwatihi. Hashwah ni sumbat lah maksudnya. Sebab kita kena faham asal perempuan istihadah dia kena buat benda bila dia nak bersuci. Dia kena basuh kemaluan, dia kena berwuduk apabila masuk waktu. Bila masuk waktu, dia kena basuh kemaluan dia. Kemudian dia kena sumbat dalam kemaluan dia, kapas. Kemudian dia kena ikat. Baik. Tapi lah ni tak lah, sebab ada pek dengan ada suar dalang dah, selesai dah. Baik. Maka bila nak sumbat, puasa tak boleh. Sebab apa? Boleh membatalkan puasa. Maka dia tak sumbat. Bila tak sumbat, maka darah tu, istihadah tu keluar banyak. Kenalah pada pakaian dia. Maka guana, sekarang ni nak sumbat ke, atau sekarang ni nak meraihkan najis ataupun nak meraihkan puasa, maka di sini Imam Ibn Hajar kata kena raihkan puasa. Maka tetap tak boleh sumbat. Dah darah tu nak guana, maaf, sekali pun banyak. Yang kedua, kerana sakit. Darah panah. Sebab darah haid ni panah. Bila banyak, kalau dia sumbat, maka menyebabkan sakit pada kemaluan dia. Maka dia pun tak sumbat. Maka ketika tu, banyaklah darah keluar. Dia sumbat, apa fungsi asal sumbat ni? Fungsi sumbat nak suruh darah tu tak keluar banyak. Maka dia tak sumbat sebab sakit. Sebab darah ni ia ngetik-ngetik. Disebut dalam kitab. Baik. Maka bila keluar banyak tu, kena pada pakaian. Maaf ke tak? Maaf. Jadi kesimpulan pada masalah ni, mudahnya nak buat gini. Kesimpulan mudah. Darah istihadah dan air kecing salisul baul yang kena pada pakaian orang tu sendiri. Kalau orang lain, contoh kena pada seluar dia, dia buat semayang tak apa, sedikit. Tapi kalau dia pecah, orang lain tolong pakai, tu tak boleh. Faham? Tak boleh, tak maaf. Dia maaf pada sahib, pemilik. Faham? Baik. Maka kalau sedikit, maaf secara mutlak, tak ada masalah.
Tapi kalau banyak, maka salah satu daripada dua syarat. Sama ada kerana puasa ataupun kerana sakit. Kalau selain daripada dua ni, maka tamaah pada banyak. Baik, sedikit banyak tadi balik pada mana? Balik pada uruf. Jelas? Ya, learning kira sumbat dah. Ya, fungsi sumbat tu asalnya tak boleh keluar darah banyak. Learning, pack learning tu, dia buatkan butterfly apa semua, ada erti tak? Tapi maknanya dia memang menjaga daripada keluar dah. Nikah kita tahulah. Tapi bukan masa lagi nak nikah siapa tu. Ni kata nikah lagi tahu. Kata benar tahun 2. Sama lah. Macam Hukmul waraqil ma'juni jarahu bin najasah. Juruhu bin najasah. baik, hukum kertas al-ma'jun. Ma'jun ni benda ma'jun. Benda ma'jun. Benda makan obat. Ma'jun ni yang campur dah. Yang bercampur ataupun yang bergaul. Yang ajrahu najas, yang ada baginya najis. Baik. Baca. Wal nasbu fi waraqin ajruhu anjanu bihi najasah. Ajuruhu ni bata. Batu-bata. Ana bila ana dengar masalah ni, dengar kok. Mungkin cara orang buat kertas dulu kok. Dia lenyek-lenyek kayu tu, lepas tu dia tindih nak suruh jadi straight, mungkin gitu kok. Sebab kalau silap ana juruhu ni bata. Bata tadi ajanu bihi bin najasah. Yang mana bata tadi tu bergambul dengannya, dengan bata tu akan najis. Faham tak? Bukan kertas tu campur najis. Tapi bata yang ditindih di atas kertas tu najis. Sebab ni kan ada kan bata orang buat daripada tahi lembu apa semua tu. Faham tak? Tak. Betul? Faham? Maksudnya bata kertas yang dibuat, lepas tu masa basah dia tu orang pergi letak bata yang najis. Maka najis tadi dia sudah maka bata kertas tadi dia sudah bercampur dengan benda najis. Faham? Baik. Maka afwun, maka dimaafkan. Halakat batihi, dimaafkan pada ketika menulisnya. Baik, kita tulis tu najis, maaf ke tak? Maaf. Faham tak? Kita tulis tu, hukum dia maaf. Kita contoh kertas ni buat dengan proses tadi. Kita pun tulis atas kertas tu tak najis. Sebab ia kena najis tadi masa dia basah. Kita pun tulis atas. Adakah berpindah najis kertas tu atas kita, ataupun kita tanggung kertas tu jadi najis? Tak, afau. Tak. Masa kita tulis tu, menulis di atas kertas tu, maaf ke tak? Maaf. Tak ada masalah. Masalah tanggung anda tak ingat. Basah ke kering ke, samalah maksudnya. Faham? Tak, sebab nulis mesti guna pen. Dakwat pen, basah. Faham tak? Ia bukan masalah tangan kita saja, pada pen kita. Dekat kalau pen tu kita pergi tulis atas kertas lain, adakah kertas tu jadi mutanajis kau? Tak. Faham tak? Gitu je perbahasan. Faham? Jadi kertas tu najis. Baik, kita tulis atas kertas yang mutanajis tu, adakah berpindah najis? Tak. Afau, dimaafkan. Cuma kena faham molek. Tidak boleh tulis ayat Quran ataupun benda-benda suci di atas benda kertas-kertas yang najis. Tidak boleh. Tidak boleh tulis ayat Quran di atas kertas najis.
tidak boleh tulis ayat Quran dengan benda najis. Kalau ni kan ada ilmu pelik-pelik sihir ni kan. Nak ilmu kebal, kena tulis ayat Quran guna darah. Dia ni haram. Haram Syekh, jangan main. Benda ni haram. Cuma ulama bahas lah tentang satu masalah. Sebab tak ada ulama bahas masalah orang Melayu kita ni keris. Keris tu kita tulis ayat Quran atas keris. Apa hukum? Kalau keris untuk simpanan tak apa. Tapi keris ni untuk kita buat perang, sodok perut orang. Maka perut orang tu najis. Kena pada ayat Quran hak kita tulis atas pedang, atas keris. Apa hukum? Ada ulama kata haram. Ulama qiyas dalam masalah dalam kitab fiqh. Dalam kitab fiqh disebut mana? Haram kita kafankan orang mati menggunakan kain kafan yang ada ayat Quran. Sebab apa? Sebab confirm secara yakin. Saya yakin benar. Orang bila mayat ni perut dia akan pecah. Maka akan terkena kain kafan tadi. Hal keadaan kain kafan tu ada ayat Quran. Maka benda tu haram. Tak boleh. Tak boleh. Sama ada ayat Quran ataupun nama-nama Allah. Tak boleh. Berbeza dengan masalah kepuk. Kepuk dengan batu nisang. Kepuk dengan batu, bukan kepuk makan. Kepuk ni. Kepuk hak tu lah, hak buat penghadang tu. Kubur tu. Kepuk tu tulis ayat Quran. Apa hukum? Ulama kata makruh. Sebab apa makruh? Sebab boleh jadi kena najis, boleh jadi tak kena najis. Adapun kalau kain kafan tu confirm kena najis. Hak tu haram. Adapun kepuk dengan batu nisan ni sebab ia duduk bawah, lembu berok situ ke masuk dalam tanah kubur kan ia berok, tapi boleh jadi gak tak masuk. Baik boleh jadi tak, boleh jadi ya, makruh. Sebab ayat Quran dia ada kemuliaan dia. Faham? Sebab tu kalau atas kertas ni ayat Quran tak boleh tulis. Faham? Untuk ilmu-ilmu lain tak apalah. Ayat Quran tak boleh, ia ada kemuliaan sedia. Faham? Ana terjemah dah selesai dia, kan lakah dia. Wan naskhu fi waraqin, dan menulis pada kertas. Ajarruhu, yang batanya ajanu, yang dicampur bihin najasatah, dengan najis, afwun, dimaafkan. Halakat katbatihi, pada ketika fi hala katbatihi, ketika menulisnya. Manajjasu qalaman, tidak menajiskan pen. Dah tu kalau maaf pada kertas tu saja ke? Pen maaf kak. Pen pun tak jadi najis. Wa ma mana'u, dan tidak menghalang oleh mereka ulama, min katibin, daripada menulis, mushafan, akan ayat Quran, min hibri liqatihi, daripada dakwah yang dicelup daripadanya. Maksud tadi, kita kan nulis atas kertas ni, kertas yang mutanajis ni. Baik, kita celup dalam dakwah, kita pun tulis. Baik, dakwah yang bekas dicelup tadi, boleh tak dakwah ni kita celup untuk tulis ayat Quran pula? Tak apa, ulama kata tak ada masalah. Tapi tak boleh tulis atas kertas ni, kena tulis kertas atas kertas yang suci. Faham? Kertas ni najis, tulis atas dia tak apa, pen pun tak jadi najis, dakwah ni pun tak jadi najis. Cuma sekarang ni ada dah dakwah ni tadi, maaf. Baik, dah kalau kita guna baki dakwah yang kita guna untuk tulis atas kertas mutanajis ni, boleh ke tak kita gunakan dakwah ni untuk tulis ayat Quran? Sedangkan ayat Quran tidak boleh ditulis dengan benda najis. Faham? Baik, boleh ke tak? Ulama kata tidak ada halangan. Boleh. Syarat dia mesti dengan kertas yang suci. Faham? Sambung. Hukmu atharil mustajmiri wa ithru mustajmirin yajri bihi 'araqun bithawbi aw badanin 'afun ka qatratihi 'ala al-asahhi in istanja bi qahiratin fi ar-rafi'i aw istanja bi riksatihi
عن نفسه دون غير والمياه وما لاقاه من مائع رجس بجملته. Baik. Wa isrul mustajmirin. Ini masalah kesang daripada orang yang istinja guna batu. Sebab kita kena faham, bila istinja dengan air, dia menghilangkan sifat dan ain najis tu secara pasti. Adapun kalau istinja dengan batu, batu hanya menghilangkan ain najis. Sifat najis masih ada. Faham? Baik. Maka macam mana hukum? Maka kata Imam Ibn Imad dia kata benda wa isrul mustajmirin, dan kesan orang istinja dengan batu, yajri bihi araqun, mengalir padanya pada kesan tadi araqun akan peluhnya, fi saubi au badanin, pada pakaian ataupun badan, afwun, dimaafkan, ka qatratihi, seperti titisannya. Baik, maksud nak kabut di sini, sama ada peluh tak ngalir ataupun peluh tak nitik, kena pada pakaian ataupun kena pada badan, yang peluh tadi pernah lalu daripada kesang najis, kesang istinja, kesang najis pula. Kita ulang mula. Peluh tadi yang melalui kesang istinja menggunakan batu, sama ada dia mengalir ataupun dia menitik, kena pada badan ataupun pakaian, maka hukumnya dimaafkan. Faham? Dimaafkan. Dia tidak menajiskan pakaian, tidak menajiskan badan. Faham? Alal asahi, atas pendapat yang asah, inistanja bitahiratin, sekiranya dia istinja dengan batu yang suci. Yang suci. Fir Rafi'i, adapun pada pendapat Imam Rafi'i, awistanja birik satihi, ataupun dia istinja dengan najisnya sendiri. Maksudnya gini, pendapat yang sahih, nak hukum sahnya istinja, mesti ala istinja suci. Tetapi kata Imam Ibn Imad, Imam Rafi'i kata, kalau istinja dengan benda najis sekalipun, maaf kok. Tapi Imam Ramli sebut dalam Fathul Jawad, setakat aku cek-cek, pendapat ni tak ada seperti yang disebut. Mungkin seperti mana setakat kata Imam Imam Ramli dalam Fathul Jawad, setakat aku cek kitab Imam Ibn Rif'ah, tak jumpa lagi Imam Rafi'i, tak jumpa lagi pendapat yang kata gini, yang kata boleh juga dengan najis. Kalau dengan benda suci tu sepakat dia najis. Melainkan kata Imam Ramli dalam Fathul Jawad, dia kata pendapat mazhab Hanafi, orang kata boleh. Kitab mazhab Hanafi. Faham? An nafsihi, ma'ah tadi tu, an nafsihi, pada dirinya. Maka kalau bagi orang lain boleh ke tak? Tak boleh. Peluh hok istinja tadi kena seluar. Dia pun kain pelekak, dia pun tok kain pelekak, kawan dia pun pakai awak semayang. Sah ke tak? Tak sah. Sebab maaf hanya pada diri orang tu. Orang lain tak maaf. Faham? Ghairin, duna ghairin, tidak maaf pada orang lain. Wal miyahi, dan juga dah maaf pada air. Maksudnya, kalaulah kita ambil orang yang istinja guna batu tadi, kita pergi selang dia dalam air yang kurang daripada 2 kolah, maka air yang kurang daripada 2 kolah tadi, hukum dia jadi mutanajis. Faham? Tapi kalau lebih 2 kolah, kena tengok berubah ke tak sifat. Kalau berubah, pelik je. Wa ma laqahu, suka dah si awak tu. Wa ma laqahu min ma'in rijsun bi jumlatihi, dan juga barang yang terkena daripada ma'i, daripada cairan. Maksud dia, kalau
asar tadi, peluh tadi ataupun asar istinja tadi, mustajmir tadi, kena pada ma'i, minyak ataupun cuka, ikutlah benda-benda pun hak kira ma'i, maka hukum dia rijsun, jadi najis juga, bijumlatihi, dengan semuanya, semua sekali, dengan semua sekali. Sebab apa? Sebab hukum ma'i adalah seperti ma'ul qalil. Faham? Tak. Sebab hukum dia seperti ma'ul qalil. Sekalipun jumlah dia banyak. Faham? Kita tak tahu, waktu tak ada masalah. Tak ada masalah. Dia mesti yakin. Sama enggak masalah kertas tadi. Mesti yakin. Kalau syar tak ada masalah. Dia benda masalah benda ni, masalah dengan yakin. Imam Ibn Imam yang kata gitu. Dan ni Syekh Imam Ibn Imam kan. Lepas Imam Ramli sebut dalam Fathul Jawad, dia kata, setakat aku cek syarah Imam Rafi'i, tak ada lagi yang sebut gini. Yang sebut pendapat ni memang pendapat dalam mazhab Hanafi. Baca. Hukmun najasati allati la yudrikuha tarafu ma ghaba an tarafi man u'ti musyahadatan ala i'tidalin 'afaw min ajli diqqatihi falau ra'ahu hadithu tarfi kana lahu hukmul qalil wa lam yuhkam bi ru'yatihi kasami'in sayyitan aqranuhu faqadu نداء داع لهم في يوم جمعته وناظر نظر الزرقاء إذا حكموا لناقص ضوءه عنه بديته. Allah, 3 masalah sini. Soalan payah kau kan? Baik, ma ghaba. Ni masalah dia, masalah najis yang tak nampak pada mata zahir. Maka asal hukum dia. Tapi masalah ni pun ada khilaf dalam mazhab Syafi'i. Imam Rafi'i kata kalau najis yang tidak nampak pada mata zahir, kalau pasti kita nampak najis tadi, contoh lalat, dia pergi lalu di atas najis, lepas tu pergi singgah di air kita, maka yang pendapat mu'tamadnya ma'ah. Imam Rafi'i kata tak, tetap tak. Ini sebut dalam kitab Matan Minhaj. Baik. Cuma ulama ada khilaf sikit. Najis tadi istisna pada najis mughallazah. Imam Ibn Hajar kata kalau najis mughallazah tak maaf, walaupun tidak nampak pada mata mu'tadil. Imam Ramli kata sama ada nampak mughallazah ke tak mughallazah, asal tak nampak pada mata zahir kira maaf. Sengaja mukaddimah itu anda pernah sebut bahas isu ni. Ma ghaba, barang yakni najis, ghaba yang tidak dilihat, antarfi daripada pandangan, man u'ti musyahadatan, daripada orang yang diberikan penglihatan yang mana, ala tidalin, atas penglihatan yang pertengahan, afau dimaafkan, min illah ajli diqqatihi, daripada kerana sikit yakni halusnya. Sikit sangat halus. Maksud dia orang yang kalaulah mata orang normal tidak akan nampak, contoh bila kecil nampak rasa macam kena air kecil tapi tak nampak pun, baik, maka hukum dia maaf. Macam tahi pada kaki lalat apa semua, maaf. Faham? Falau ra'ahu hadidut tarfi kana lahu hukmul qalili wa lam yuhkam bi ru'yatihi. Maka kalaulah melihatnya al-hadid, asal hadid ni besi, tapi termasuklah dengan makna hadid juga tajam. Kalaulah melihat orang yang tajam tarfihi, pandangan dia, jenis mata dia memang tajam, nampak jauh tu nampak lalu, maka kana lahu hukmul qalili
walam yuhkam bi ru'yatihi. Hukumnya tetap hukum sedikit, tidak dihukumkan dengan pendapat dia. Baik. Sini Imam Ibn Ma'in takut jadi timbul. Adakah dengan maksud adakah bila sedikit itu ikut pandangan mata seseorang? Orang jenis mata kabur, maka kalau besar ni pun dia nak nampak. Hak jenis mata tajam, mata serigala, mata rimau, tengok halus siap debu, nampak dah. Maka adakah berbeza? Tak. Hukum dia sama je. Mata ni orang ni tajam ke, mata orang ni kabur ke, mata di pertengahan ke, hukum dia sama je. Bagi Ghalib orang hak mata biasa nampak ke tak? Tak. Baik, tiba-tiba dia nampak. Hukum bagi dia guna. Adakah ketika tu jadi banyak? Tak. Tetap hukum sedikit. Gitu je. Faham? Kasami'i sayyitan aqranuhu faqadu nida'a da'in lahum fi yaumi jum'atihi. Ni bukan masalah melihat dah ni. Ini dipanggil masalah nazir. Masalah yang serupa dia nak buat tu je, nazir. Ni dia bawa dua masalah nazir. Ni masalah benda, dia nak cerita ni masalah ni gini. Baik yang ketiga ni nak cerita. Seseorang dia wajib buat Jumaat di kampung dia sekiranya di kampung dia itu lebih daripada 40 orang. Maka dia wajib mendirikan Jumaat di kampung tersebut. Baik, katakanlah kampung dia tak cukup 40 orang mukallaf. Maka kampung dia tak wajib buat Jumaat. Baik, adakah ketika tu dia tak wajib Jumaat? Maka dia wajib Jumaat sekiranya dia dengar azan daripada kampung hak wajib Jumaat. Faham ke tak? Kampung dia tak wajib buat Jumaat sebab tak cukup 40 orang. Tapi dia wajib ke tak pergi sembahyang Jumaat? Kena tengok. Dia dengar tak azan orang kampung hak wajib buat Jumaat. Dah wajib tadi guna, dengar tu guna. Ulama kata azan tadi dengan suara mu'tadil. Bila sebut suara mu'tadil, bukan pakai mic tak jadi. Dan geografi bumi dia itu mu'tadil. Kalau buang bukit, buang pokok ni dengar tak? Kalau suasana diam. Jarak ni dengan jarak ni, dengar tak biasanya? Faham? Kalau tak ada bukit, tak ada pokok, di antara Basam dengan EAC ni, kalau orang tepik dengar tak? Dengan suasana diam. Jangan suasana kuat. Oh, riuh kereta, jangan gitu. Ni suasana diam. Faham? Maka baik, sekarang ni nak timbul isu. Tiba-tiba, dia kata benda, kasami'in, seperti orang yang mendengar, sayyitan, akan suara, aqranuhu faqadu, akan seperti mendengar akan suara yang kawan-kawan dia faqadu, tak dengar pun suara tu. Dia dengar suara azan tau, tapi kawan-kawan dia tak dengar pun. Nida'a da'in lahum, laungan kepada mereka fi yaumi jum'atihi, pada hari Jumaat. Oleh kerana telinga dia ni halus doa. Jenis telinga litah. Orang cakap slow dia dengar lalu. Maka ulama kata hak tu tak boleh ambil hukum. Dia walaupun dengar tak wajib kau. Faham tak? Tak wajib kau. Tapi syarat dia kawan-kawan dia tu normal lah. Kalau kawan-kawan dia pekak, orang lain dengar tak? Lepas tu kat, semua senyap dah. Tak dengar. Dia seorang dengar. Dah dia seorang je hak dengar. Orang lain jenis pekak. Tu tak boleh kira. Faham? Wa nadhirin nazar zarqai iz hakamu linaqisin daw'uhu anhu bidiyatihi. Ni masalah sahah pula ni. Masalah dia ni. Ni masalah dalam masalah diak. Dia kata benda, wa nazirin nazara, dan orang yang pandangan dia, seseorang tu pandangan dia nazara zarqa, seperti pandangan zarqa. Zarqa ni benda tu daerah, bukan. Zarqa ni adalah seorang perempuan Yaman. Zarqa ni kalau sebut dalam kitab tarikh, Zarqa adalah seorang perempuan Yaman
yang dia ni dia boleh dengar 3 hari perjalanan jarak. Jarak tu 3 hari perjalanan, dia boleh dengar dah situ. Katakanlah sini ke Amman 3 hari perjalanan jalan kaki, contoh. Laisa min sya'nir rijal al-bahsu fil misal. Mudah nak bahas dak. Amman dak apa 2 hari kita buat dah, sehari semalam. Dak yang nak bahas. Ni contoh. Faham? 3 hari 3. Orang jalan di Amman, dia dengar dah sini. Dia tengok dah, nazar. Silap. Dia nampak dah. Dia nampak dah. Cerita ni kisah masyhur dalam kitab-kitab tarikh. Dia panggil Zarqa, seorang perempuan tu memang pandangan dia tajam. Baik, ni masalah benda ni. Orang yang mata biasa, dia pergi cokek mata orang hok pandangan tajam. Faham tak? Kita bila pergi cokek mata orang pandangan kita pergi cokek mata orang, maka hukum dia benda kena qisas, kena cokek balik mata. Dia kena bayar diat tanpa kena qisas ni kalau benda tu hok tak boleh kita nak ukur. Contoh tapar sampai jadi biru. Boleh ke kalau tapar nak betul-betul biru macam kita kena? Tak boleh nak ukur. Faham tak? Sama gak luka. Dalam mana semua tak boleh, maka waktu kena diat lah. Faham? Baik, maka kalau cukir mata, waktu boleh cukir balik. Sebab dia tu. Baik, tiba-tiba kalau dia maaf. Ataupun tidak cukup syarat. Tidak cukup syarat. Baik, adakah ketika tu dia akan bertambah? Adakah dia sebab apa? Sebab mata dia istimewa Ustaz. Mata dia tajam, A+. Mata dia ni istimewa. Adakah ketika itu dia akan bertambah dengan sebab bertambahnya keistimewaan pada mata dia? Sebab mata orang biasa, contohnya kena bayar 50 ekor unta. Adakah dengan sebab mata dia ni istimewa kena bayar 70 ekor unta? Ulama kata tak, sama je. Sebab dia kira mata itu kira muqtadil belaka. Faham? Hukum dia kira hukum normal belaka. Yalah. Wallahu ta'ala alam. Kita berhenti sinilah. Kita sambung insya-Allah. Ini apa pula? 8. 7. Allah Ta'ala alam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Soalan dia. Ana baca. Soalan yang pertama daripada Atik. Wafak pada pedang. Wafak pada pedang. Ukiran tu. Ukiran pada pedang dan baju digunakan untuk haram secara mutlak atau masih ada qaul yang ada. Dia masalah pada baju. Kalau baju tu tak kena najis, hak tu makruh je sebab boleh jadi kena, boleh jadi dak. Ada pun pedang. Apa dah? Tangkal. Tangkal pada pedang dan baju yang digunakan untuk haram, itu haram secara mutlak atau masih ada? Dia gini, masalah wafak ni, masalah tangkal ni, dia ada perbahasan yang panjang. Ada ulama yang mengharuskan kalau guna ayat Quran tapi dengan syarat yang ketat. Ada yang mengharamkan. Perbahasan dia panjang, kena rujuk dalam kitab-kitab Sawalik. Faham? Dalam kitab Kashfatus Sajjah dia bahas. Kita ambil ayat Quran, kita tulis atas tu ayat Quran. Lepas tu kita letak jadi sebagai azimat. Maka adakah boleh? Di sini ada khilaf di kalangan ulama. Syekh Nawawi Jawi dia kata boleh. Tapi ada syarat yang ketat lah. Mesti jaga daripada najis, jaga daripada budak. Panjang perbahasan. Jadi bukanlah haram secara mutlak. Ada syarat-syarat dia.
Ustaz Ammar rujuk kitab apa tu ya? Ni Fathul Jawab. Syarah bagi Manzumah Ibni Imam Ramli. Wallahu a'lam. Pada masalah kecil darah. Mana? Jap. Kamrah ni tak mari kat petang-petang ni kau. Sekejap cari jap. Ada siapa tahu kamrah sini? Tak mari tadi ada anak ingat ni. Hah? Ucuk. Sekejap ni cari kejap. Tak faham lah pula. Ikam rotihin. Tak ingat? Kena cek balik. Allahu a'lam. Ana cek nak buat esok. Allahu a'lam.